bertetahnya, berkata-kata dan bertetahnya yang ialah hadas yang daripada umur i'tibariyah. Marilah kita dulu. Maka bukanlah sifat kalamnya Allah itu ciri berkata-kata dan bertetahnya Allah, berkata-kata bertetah sifat yang ialah bertetah berkata tu hadas yang daripada perkara umur i'tibariyah. Apa dia nak cerita? Kita kembali gustan balik. Ayat itu mengikut tertib susunan ulama usuluddin. Sifat kalam ini duduk di nombor 13. Dia kata yang ke-13 kalam. Kalam. Maka kalam itu kita dah itu itlaqnya kalam ialah banyak dalam bahasa Arab. Terkadang kalam itu makna ismi, terkadang kalam itu dengan makna nafsani, ataupun kalimatun nafsani, ataupun kalam dengan makna masdari, ataupun kalam dengan makna lafzi. Maka empat-empat itu berlainan kesuruh. Tapi maksud kita nak muzakarah, nak i'tikaf, hak 13-nya yang datang oleh musannaf kita ialah sifat kalam. Apa kalam? Iaitulah satu sifat yang sedia ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang lawannya kelu dan bisu. Kelu dan bisu itu mustahil. Maka kalam yang ialah satu sifat yang sedia ada di zat Allah Subhanahu wa taala itu, maka dalam usul kitab jawi kita terjemahnya ibarat apa terjemahan? Adanya berkata-kata, adanya berkata, adanya berkata tak ada ulang balik, ada juga adanya makna perkataan dia terjemah. Maka Tuan Syekh kita pada rahimahullah taala ubah terjemah kita dulu itu kepada bahasa terjemahan dia lebih hampir, lebih dekat kepada faham kepada benda yang ada dengan makna berkata. Kalam arti berkata, iaitu satu sifat yang sedia ada di zat Allah SWT. Bila ada sifat itu, sifat berkata itu bukan daripada huruf, bukan daripada suara, bukan yang terdahulu, bukan yang kemudian, bukan dia berubah, bukan dia tetap. Maka huruf, suara, dahulu, kemudian, ubah, tetap itu adalah kelakuan perkataan ataupun kelakuan kalam lafzi daripada. Maka takut celaru lagi musannaf rahimahullah taala bimbang tentang akidah ini, kerana banyak kitab-kitab yang dulu terjemahan itu membawa kepada kita waham, membawa kepada kita itu takut tersilap faham dengan sifat-sifat yang ada di zat Allah SWT. Maka dia kata pada malam ini ialah, maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitahnya. Sebab apa? Sebab kita faridatul faraid umpama saya contoh. Kalam arti berkata-kata. Kalam hak Allah, hak kita nak bincang sifat 13 ini ialah bukan makna berkata-kata. Kalam hak tu ialah berkata. Benar tak? Berkata-kata ini bertetah. Nak kata berkata ke, bertetah ke, bercakap ke, bersembang ke, ikutlah. Tapi cara budi bahasa adab bicara ini tengoklah. Kalau kita kata orang biasa, orang itu berkata. Kalau Nabi bersabda, kalau Tuhan berfirman, kalau raja bertetah umpama. Contohnya itu adab. Adab budi bicara kita. Itu istilah dia. Padahal benda yang sama. Di sini nak ceritanya sifat hak ada di Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah berkata-kata, bukan
bertetok, bukan bersemak, bukan bercakap. Kerana apa? Berkata-kata, bersemak, bertetok, bercakap, bergomang-gomang tu Indonesia kata tu. Hak tu bukan benda ada. Hak tu kena kepada hadas. Hadas ni susah lah nak bincang. Hadas dia bahasa Arab. Saya contoh satu hadas ni. Hadas ni benda yang berlaku. Cukup. Benda berlaku. Apa nak berlaku? Saya kata, Zaid yang berdiri. Berdiri. Berdiri itu pada hadas. Yang berdiri itu orang. Berdiri itu hadas. Makan itu hadas. Kalau makanan, benda nasi itu. Orang makan nasi. Orang zat itu. Nasi itu benda. Makan itu hadas. Orang pergi ke pasar malam. Orang itu orang benda. Pergi itu hadas. Benda berlaku itu hadas. Maka berkata-kata, bertetok, bersemak, bercakap-cakap, bergomang-gomang, hak tu kena pada hadas yang ialah kena kepada umur i'tibariyah. Nak cakap dengan dia ringkas, berkata ataupun bertetok ni masuk dalam benda yang subut, benda hak sungguh, bukan benda ada. Padahal sifat kalam ni benda ada. Saya ulang balik. Kalam yang saya cerita tadi 4. Satu kalam ismi, diterjemahkan dengan kata perkata. Apa kita ni saya turun ni. Yang kedua ialah kalam nafsani. Terjemahnya mensediakan ataupun nak berkata. Yang ketiga ialah kalam lafzi, kalam masdari, berkata atau berkata-kata. Nombor 2. Yang keempat ialah perkataan, yang panggil kalam lafzi. Maka 4 tu. Saya pecah balik 2. Dua. Pertama, kalam ismi, satu sifat yang ada betul-betul di zat. Itu ada. Sifat berkata ada betul-betul di zat Allah SWT. Nombor 1. Lagi pula ada tu bukan ada saja, bahkan itu sedia. Ada lagi pula sedia. Satu. Yang keempat, saya langkah yang keempat. Kalam lafzi. Kalam lafzi itu pun satu arah. Satu arah, satu sifat yang Allah jadikan di angin. Huruf suara di angin dengar. Lepas tu ada tak? Ada. Tapi bukan kotel tu. Waktu baharu. Dua masuk. Benda ada, kotel satu, baharu satu. Yang ketiga, kalam yang kedua iaitu kalam nafsani. Kalam nafsani diterjemah dengan mana? Nak berkata. Maka nak berkata ini bukan benda ada. Ialah benda sungguh. Benda sungguh sahaja. Benda sungguh lagi pula qadim. Sungguh dia Allah SWT qadim. Yang keempat terakhir, kalam lafzi dan kalam masdari. Berkata-kata, bertetah ni pada bincang ni. Hak ni masuk di dalam benda yang sungguh. Benda yang sungguh, bukan benda ada. Lagi pula dia baharu. Jadi kalam 4 itu ada 2, sungguh 2, subuh 2, baharu 2, qadim 2. Balik semula. Itu sifat kalam ni susah sikit. Tak apalah, tak banyak ni. Inna ma'al usri yusra. La tasqas 'ala an-nasuba aw udrikal luna. Faman qada fil amali illa bisabir. Orang yang kata payah mudah, tak ayah mudah dia, tak sampai cita-cita dia kecuali orang itu kena sabar banyak. Itu sini. Saya kena mudah, nak payah, saya nak juga, saya usaha. Orang kita kata apa? Kita buat dia, okey buat kita. Kita nak beri dia. Saya cerita dah itu sekali. Orang miskin, ingat tak saya cerita? Ustaz Dawin bercerita. Orang miskin, dia mengaji alim. Alim,
dia balik, kita mau dia apa tak mau. Saya nak kahwin anak raja. Oh, mau dia kata. Nak kahwin anak raja. Kita ada boy nak apa lah mau. Ini tak dulu. Mau dah nak balik kita ada pas sekarang. Pun nak ngaji macam balik. Mau. Tapi kita bila mau ada jodoh kita boleh mau. Kira jodoh banyak, takdir banyak, foto pun dah yang siap dah. Tak jaga belajar. Tengok dia apa? Tengok dia. Dia cerita lah, kata ada orang lagi nak ni. Cerita betul-betul lah. Ada lagi. Jadi boleh tak kalau saya masuknya anak saya ni? Raja nak tahu tak rakyat dia orang tak ada apa pun. Dia pun tak tolak permintaan tu. Dia kata apa? Tak apalah. Boleh tapi syarat. Cari mata mutiara sebiji. Mata mutiara sebiji. Nak mata mutiara? Mutiara bukan dari bukit, di patak laut. MH 370 tak jumpa pakai kan? Dari mutiara. Tak apalah. Mak dia kata dah. Well, tak boleh mutiara. Tak apa. Mak tunggu ya. InsyaAllah dia Tuhan nak bagi mudah ya. Mau dia senyap. Nak kata pola orang ngaji. Orang ngaji usul ni. Dia tak apa. Mana mau timbul? Satu timbul, main beli satu. Nak buat apa nak timbul laut? Nak timbul air laut. Nak mutiara. Timur dah akal kita. Kita terima akal ngaji usul. Harus. Ada. Nak kering dah. Wallahu a'lam. Ada tak kering? Akal boleh ada. Main timbul. Sampai gelap putih. Esok tiba pula tidur tiba sampai 2-3 hari mau ingat naik ikan. Ikan dah naik apa? Ni wahai budak, muda waktu tu ikan cakap nak buat tu. Dia kata saya timur laut nak pergi nak mata mutiara nak kahwin nak raja. Jangan timur lah laut. Kalau laut kuing saya nak duduk mana mati habis buat saya. Mati habis kan. So kami tak apalah, kami usaha nak turun cari. Kami usaha boleh. Naik otak pula tu bicara. Ni mau bermata mau pi pergi gajah ni. Tengok. Dia nak boleh tak ayam mana tu ayam besar dia. Laut tak ada kering tapi ikan dulu. Nak kata apa? Itu kata akal harus. Walaupun dongeng tetapi kita boleh ambil iktibar tentang ikhtiar dan usaha. Menjadah wajadah. Man zara'an hasadah. Siapa yang dia tanam dia tutan biasa. Pemerintah harap kata apa insya-Allah. Bagi payah bila apa. Dia kata sini saya bagi tadi dia kata jadi berkata-kata itu termasuk dalam umur iktibari. Umur iktibari ini saya pernah bagi masa berada dalam risalah Misbahul Munir. Dalam usuluddin umur iktibari ini ada dua. Jadi umur iktibari ini bukan makhluk. Bukan makhluk Allah. Kecuali umur iktibari ikhtira'i baru makhluk Allah. Jadi umur iktibari ini bagi orang ngaji kitab lah ni. Pak dia ngodok pasal mana pun tak faham ni. Umur iktibari dua. Satunya umur iktibari intiza'i. Intizah mana tercabut daripada fikiran kita. Yang kedua ikhtira'i, hak ada dalam akal fikiran kita. Maka intiza'i ini bukan makhluk Allah. Ikhtira'i makhluk Allah. Maka umur iktibariah di sini kena pada umur iktibari intiza'i. Bukan makhluk Allah ni. Subut. Subut, ni subut. Sungguh saja. Maka saya nak contoh amrun i'tibari intiza'i. Saya nak contoh ni. Kita pergi, kita orang Malaysia, orang Thailand, orang Indo. Pergi Mekah, pergi kawah. Kita ni sekat dada mereka. Sekat dada mereka. Tengok kan, hidung dia, naik. Macam hidung dia. Macam hidung. Gigi dia. Tu pagi benda sungguh tu. Amrun i'tibari. Iktibari. Mana?
tinggi, hidung tinggi, tuan, gemuk, tuan, kurung. Orang panggil ilmu iktibari. Iktizami. Ada pun ilmu iktibari ikhtirai. Fikir kita nak buat Nobel. Ya, kita boleh Nobel kan. Mari tergambar oleh Allah kita koyak-koyak. Satu kali kita nampak satu ekor gajah mempunyai 20 kepala. Nampak oleh Allah kita, nampak. Tergambar lagi, gambar. Maka hak tu paling makhluk. Emang ini balik benar kira-kira juga. Tapi sekadar mana hak kita tergambar, terupa dalam otak kita. Kadar tu yang makhluk. Hak Tuhan buat rupa sebentar lagi. Itu paling makhluk. Itu yang buat ikhtibari ikhtirai. Mana ikhtirai? Mana yang hak reka-reka, hak koyak-koyak. Baik. Jadi di sini berkata-kata, bertetap. Hak tu bukan benda ada, benda sebut. Hak kita nak bincang, benda hak ada di zat Allah Subhanahu wa taala kena pada perkata tu. Kalau terjemah berkata-kata, bertetap, hak ni lah dia kata seperti. Maksudnya kita balik. Seperti barang yang memberi waham, yang menjadi silap faham. Itu waham. Menjadi silap faham kan dia yakni kepada orang. Silap faham kepada orang boleh ibarat apa banyak ibarat bahasa Melayu. Banyak ibarat kita bahasa Jawi kita kalam arti berkata-kata. Kalau yang berhenti setakat tu Allah silap banyak kita. Tapi nasib baik dia buat tak baik. Berkata arti berkata-kata iaitu berkata-kata sifat yang ada di Allah sedia kalau baru kita boleh faham. Kalau yang berhenti setakat tu masih wahai lalu silap. Pada berkata bukan benar ada. Sedangkan sifat Allah itu benar ada. Sehingga Nabi Musa boleh dengarkan sifat itu. Dengan bahawa hadis Tabarani mengatakan, dalam Tabarani mengatakan Allah menjadikan di pendengar Nabi Musa itu ialah ribu-ribu malah sejuta kekuatan. Hadis Tabarani menjadikan kekuatan di telinga Nabi Musa sejuta kekuatan sehingga dengarkan kalam yang ada di zat Allah SWT. Menjadikan sejuta kekuatan lidah sehingga bercakap dengan Allah SWT. Itu menyebabkan kalau berkata bukan ada. Itu biwaham saja. Itu perlu kepada syarahan. Kalau tak syarah silap besar. Benda hak sungguh dengan benda ada beza. Benda ada ni benda yang dapat salah satu dengan panca indera yang 5. Benda sungguh tak dapat, hanya reti saja. Habis. Itulah kita. Baik. Hanya kita tadi cakap Melayu kan. Hanya iyo sama sebelah. Hanya iyo sifat kalam tu. Rujuk boleh tak? Hanya iyo sifat kalam itu. Satu perkara, satu sifat yang sedia adanya. Ada sifat kalam, ada perkara tu, ada pada zat Allah Ta'ala. Bila ada benda tu, yang bertutup, berkata tadi, yang bertutup dan bertetap Allah Ta'ala dengan dia, dengan satu perkara yang sedia ada tu, dengan sifat kalam lah. Rujuknya situ, hasilnya sifat kalam. Dengan dia, dengan sifat kalam tu, akan siapa-siapa yang ia kehendak pada percaraan dan apa-apa pekerjaan. Bila dia ada humi, ada tunjang, ada tunas, asal perkataan, asal benda pada dia, maka dia bolehlah nak bercakap dengan siapa-siapa. Itu hak Tuhan. Saya contoh balik pada baik kita. Kita kesemua dalam masjid Nurul Ihsan Langgar ni, rasa-rasa boleh sembang belakang ni. Tak ada seorang berbisu tak ada ni boleh sembang. Sebab apa boleh sembang? Kerana ada satu arah yang Allah taruh di bumi anak lidah kita. Bila ada hak tu, kita tak bisu, tak perlu. Boleh kita nak bercakap dengan sesiapa yang kita nak bercakap. Kita nak bercara apa? Nak cara baknya nak pergi di KL ke, nak pergi di Amerika ke, boleh ke semua sebab apa kita ada bumi benda tu. Ini kalau kita kata ialah ada benda tu yang boleh, yang bertutup, yakni boleh bercakap. Bila bercakap keluar perkataan, boleh berkata-kata. Maka berkata tu benda yang sungguh. Kalau hak di kita, kena contoh di kita,
kalam ismi hak kita. Satu arah yang ada di anak lidah, hak Tuhan jadi di anak lidah kita. Bila ada benda tu, kita tak bisu. Ada benda tu bukan huruf, bukan suara juga, tapi tak bisu. Dan ada benda tu boleh kita nak berkata, siap nak berkata dengan siapa-siapa boleh. Kita nak tegur anak kita hak tak ada lagi. Aku kalau boleh anak soleh pun nak lari dah, tak mau dah pergi situ, nak suruh pergi sini, kata tak boleh. Sebab apa? Kita tak isi. Dua. Yang ketiga, bila kita nak berkata, kita berkata. Apa berkata? Kalam masdari. Hak kita apa? Diri usaha. Petani kata diri pisah, diri usaha nak golek, nak putar, nak gerakkan anak lidah kita untuk mengeluarkan huruf suara kan. Itu kalau lepas dari hak kita. Di lidah kita berkata-kata, bersema, bertetah dalam kita, diri kita dah pusing, usaha nak pusing, usaha nak putar, usaha nak bergerakkan lidah kita supaya anak lidah kita tu bagi bunyi huruf. Perak pusing pok bunyi huruf tu kalam lah. Ini kata, dan kita kata yang bertutur dan bertetah Allah dengan dia, dengan sifat kalam. Bertutur bertetah akan siapa? Nak bercakap, nak berkata dan akan siapa-siapa yang ia Allah tadi kehendak. Nak katakan siapa itu dia, nak katakan siapa? Nak kata pada apa-apa bicaraan apa, nak cara apa? Awi dengar suara itu. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal umpama dengar suara bahawa tilawatu kalami, bacalah kalam aku jadi yang pimpin dengan kepada Allah 100 kali kan. Dia dengar suara. Dan apa pejahat Allah? Macam mana rupa mana hak dia nak cakap tu? Sekira-kira jika kita hendak banding, nak buat misal, nak buat perbandingan, yang atas jalan takrib, atas jalan lebih dekat bagi faham mana, maka yang itu bandingan tadi bahawasanya ada bagi kita kalam nafsi. Apa nafsi? Artinya zati, ada sifat kalam sedikit. Sifat kalam iaitu nafsi makhluk tu sifat satu arah. Kalau kita sifat satu arah yang dihantar, yang diletak, yang ditaruh, hantar, yang diletak, yang ditaruh pada anak lidah kita. Bila Tuhan taruh arah yang ada dalam lidah kita, arah yang ada dalam tu yang melawankan bisu dan keluh. Waktu lawan bisu lagi. Bila ada tu, ada lah bisu. Bila ada tu, tak ada lagi. Kita tahu dia tak ada waktu, keluar dalam dia. Kita kata, pasal apa ada sifat kalian tak bercakap? Pasal apa sifat kalian ada dia tak bercakap? Bukan arti nak bercakap, tak bercakap pun tak apa. Dia bercakap, nak bercakap nak siapa-siapa sahaja. Kalaulah kita kata, kita contoh, kalau sifat kalam itu orang ada arah, tapi dia tidur, dia habis. Bawa esok mari pula. Jadi esok melatih lain. Tok Poni, sebab Tok Poni tak boleh bisu. Tok Poni tak boleh bisu. Jadi Poni tak boleh bisu. Sebab nak bicara kat orang, tak boleh. Maka dia bercakap pagi ni, dia malam tidur, hilang sifat tu. Esok mari pula dah ada pula dah. Sudah. Dah letak lain. Orang panggil apa? Kau tu sentiasa sifat kalah dia ada. Dia nak cakap kan siang dia nak cakap. Nak cakap punya pun apa. Sebab apa sifat kalam ada? Dia tak bisu. Bukan arti tak bisu itu dia tak cakap tu. Jauh. Tak bisu tu artinya, tak bisu tu artinya sifat kalam masih ada di dia. Lama mana ada, lama tu dah tak bisu. Mala zalan mutakalliman, sentiasa dia bercakap. Bukan cakap seperti itu, seperti kapal tu pada tahu daun. Dah. Mana saya contoh? Saya contoh, kenapa hang ni bagi lama sekali yang di masjid ni? Hang ada pergi mana saya fikir pergi selalu dah. Pergi selalu. Hari-hari dah. Dah 9 kali boleh selalu dah. Lagi akan datang insya-Allah kita bab istimrar. Bahasa Arab panggil istimrar, sentiasa.
Istimrar ni ada li tajaddud, ada li thubut. Berkekalan ini ada kalanya berkekalan dengan makna kira-kira saja. Hampir selalu dah 9 sekali. Tapi selalu pergi juga. Kalau pergi hari-hari boleh selalu juga. Ini kalau nak banding hak kita, satu harap yang Allah taruh di anak lidah kita, maka hak tu pun bukan huruf, bukan suara juga. Hak lawan isu tadi. Maka bila adanya sifat kalam pada kita, dapatlah bagi kita bercakap. Boleh kita nak bercakap dengan dia, dengan sifat kalam, sifat Arab tadi, pada apa-apa pekerjaan. Boleh kita nak cerita apa? Malam ni makan pergi rumah saya, tak jadi. Boleh cerita kan? Sebab apa? Sebab kita ada sifat kalam. Itu bandingkan hal lebih hampir. InsyaAllah kita sambung balik. Nampak sorry apa dia tengok dia bahasa saya. Dah memberi ketahui dengan tuturan dan